Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita menyambung kuliah kita yang sangat penting, iaitu perubatan ilahiyah. Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam buku Pengobatan Nabi SAW mengatakan bahawa pengobatan Nabi itu ada yang bersumber kepada sumber alamiah dan ada yang bersumber kepada sumber ilahiyah dan menggabungkan antara alamiah dan ilahiyah. Masya Allah, ini baru kita dapat melihat bahawa roh pengobatan Nabi SAW itu ialah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiyah lillahi wahdah, pengabdian manusia itu kepada Allah yang satu. Jadi oleh sebab itu banyak orang bila kita mengatakan perubatan ilahiyah, dia hanya melihat pada doa saja. Dia kata doa itu saja perubatan ilahiyahnya. Itu tidak benar, ya. Jadi mari bersama-sama dengan Pak Haji kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan perubatan ilahiyah supaya gambaran atau tasawur kita dengan perubatan Islam itu jelas. Dan ketika kita cuba untuk memperkenalkan perubatan Islam itu, kita tidak tersasar daripada perbincangannya yang sebenar. InsyaAllah. Doa-doa maksur, doa-doa yang diamalkan, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW, sebahagian daripada pengobatan ilahiyah. Tetapi pengobatan ilahiyah ini yang nak dimaksudkan ialah mari kita cuba memahami bahawa pengobatan ilahiyah itu yang bermaksud kepada sesuatu yang menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepercayaan akidah, dalam bentuk ucapan dan bentuk perbuatan. Bagaimana orang itu menjadi Islam dengan iqrar bilisan, tasdiq biqalbi dan amal bijawarih. Jadi bila orang itu menjadi Islam, dengan dia yang pertama sekali ialah tasdiq biqalbi. Dalam hatinya dia menerima Islam. Dia menerima raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dia menerima bahawa Allah itu sebagai Tuhannya, Islam itu adalah cara hidupnya, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulnya. Jadi dia harus menerima itu dahulu. Maka penerimaan ini diterima dari hatinya yang penuh yakin dan tidak ada berbolak balik dan tidak ada keraguan, kesangsian. Itu yang pertama. Asas berdirinya ilmu pengobatan itu adalah atas dasar tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu perubatan ini ialah ilmu yang tidak ada pemisahan di antara ilmu pengobatan dengan Islam. Dia tidak jadi seni kepada seni, ya, sukan kepada sukan. Kalau dia jadi seni kepada seni, dia tidak terikat di dalam Islam, maka pada ketika itu dia tidak menjadi pengobatan Islam. Pengobatan Islam ini dia merangkumi dalam skop yang luas. Apa jua pengobatan yang dilakukan yang tidak bercanggah dengan hadis Nabi SAW, tidak bercanggah dengan Islam, itu dibenarkan, itu diizinkan. Tetapi sekiranya berlaku percanggahan dengan Al-Quran, percanggahan dengan hadis Nabi SAW, dan mana-mana daripada kefahaman agama yang telah disepakati oleh para ulama, maka pada ketika itu dia sudah terkeluar daripada pengobatan Islam. Ada di dalam pengobatan Islam itu, iaitu pengobatan dengan minum air kencing unta. Minum air kencing unta pernah berlaku di dalam satu peristiwa di mana satu kaum, ada beberapa orang lelaki kelompok telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta ubat untuk menghilangkan sakit gatal di kulit.
Lalu Rasulullah SAW menyuruh meminum air kencing unta. Maka sembuhlah penyakit mereka dan mereka telah membunuh tuan unta tersebut dan mengambil unta tersebut. Nabi SAW telah memerintahkan supaya mengejar mereka dan menjatuhkan hukuman qisas sebagaimana mereka juga melakukan pembunuhan kepada tuan unta tersebut. Jadi di sini ada dua aspek perbincangan. Yang pertama di sudut syariah, hukum-hukum syariah yang berjalan, hukum hudud, hukum qisas dan hukum-hukum yang lain. Dan begitu juga di dalam ilmu tib nabawi. Jadi oleh sebab itu, maka penggunaan air kencing unta diizinkan. Tetapi pada hari ini terdapat penggunaan air kencing manusia. Apakah air kencing manusia itu diizinkan di dalam pengobatan? Tidak terdapat di dalam hadis-hadis dan pendapat-pendapat masyhur yang mengatakan dibolehkan, malah air kencing manusia itu termasuk dalam najis. Jadi tidak boleh kita meminum daripada najis. Baik, bila kita membicarakan tentang hadis, kita membicarakan tentang perkara-perkara agama ini, maka akan terdapat banyak kekhilafan, khilaf-khilaf, pendapat-pendapat yang wujud di sini. Maka Pak Haji tidak mahu perbezaan pendapat ini mengatakan ada yang benar, ada yang salah. Misalnya begini, ya, kita tidak akan berbincang tentang soal-soal khilaf di dalam pengobatan tib nabawi, ya, tetapi kita memegang kepada pegangan-pegangan yang jelas. Jadi oleh sebab itu, apa yang dibawa oleh HPA di sini dalam soal tauhid, kita memegang pegangan yang paling keras, paling kuat. Tetapi dalam soal ibadah, kita mengambil pegangan yang agak sedikit longgar. Misalnya, seorang yang nak solat, apakah bismillah itu disirkan ataupun dijaharkan? Maka terpulang. Kalau ada orang yang menjadi imam, bismillah itu disirkan dalam solat jahar, maka kita tetap akan berimam kepadanya. Kerana itu adalah khilaf, kita tidak akan bincang. Tetapi dalam soal-soal akidah, kita memegang akidah yang kuat. Misalnya, tidak boleh menggunakan wafak, tak boleh menggunakan tangkal, tak boleh menggunakan tamimah. Itu kita memegang dengan pegangan yang kuat. Walaupun ada setengah-setengah mengatakan kalaulah tangkal itu ditulis dengan ayat Quran dan wafak itu diizinkan, maka bagi kita tidak menerima itu, sebab kita mengambil satu sikap, satu stand menutup keburukan itu lebih utama daripada mendapat kebaikan daripadanya. Di sini harus jelas bahawa cara atau doktrin di dalam pengobatan tib nabawi yang Pak Haji faham, yang Pak Haji bawa, yang Pak Haji perjuangkan. Oleh sebab itu, maka di sini tidak ada cara bagaimana untuk nak tangkap jin, cara bagaimana untuk kita nak buang jin, nak pindah jin. Di situ tidak ada. Tetapi di sini adalah cara bagaimana untuk mengelakkan jin itu masuk ke dalam tubuh badan dengan berakidah, dengan akidah yang sempurna bahawa sesungguhnya jin tidak boleh masuk dalam tubuh badan manusia. Di situ ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan jin boleh masuk dalam tubuh badan manusia di dunia, sebagaimana mengambil daripada ayat Quran yang mengatakan orang yang mengambil riba, mereka akan terkena seperti mana manusia yang dirasuk oleh jin di akhirat kelak. Lebih kurang begitulah maksud ayat tersebut. Pak Haji bukan saya nak membincangkan di sudut ilmu agama di sudut yang lain. Dan kita harus tahu bahawa Pak Haji bukan seorang ustaz, bukan ulama. Tetapi Pak Haji memegang satu pegangan yang dipegang oleh sebahagian para ulama bahawa jin tidak boleh masuk ke dalam tubuh
badan manusia. Sekiranya manusia itu berpegang bahawa dia adalah khalifah Allah di atas muka bumi ini. InsyaAllah inilah yang Pak Haji pelajari daripada bapa saudara Pak Haji, yang menyebabkan tidak ada orang yang kesurupan, yang masuk jin boleh bertemu dengan beliau, kerana setiap kali dibawa kepada beliau semuanya akan hilang. Sebab apa? Dan ini juga pegangan yang dipegang oleh Muhammad Al-Ghazali. Ya, kalau kita membaca ada kitab yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali di Mesir, bukan Imam Ghazali, bukan. Muhammad Al-Ghazali di Mesir, yang mana beliau mengatakan dia tidak percaya bahawa kalau orang itu mempunyai akidah yang kuat, jin itu dapat untuk merasuk dalam tubuh badan manusia. Maka dicuba orang membawa orang-orang yang kesurupan bertemu dengannya, tapi setiap kali bertemu semuanya akan sembuh dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu, kita bukan tidak percaya wujudnya jin, kita percaya. Kita bukan tidak percaya wujudnya sihir, kita percaya. Tetapi kita tidak percaya bahawa jin itu berkuasa menjadikan orang itu jadi begini, jadi begini, jadi begini. Sekiranya kita mempunyai kekuatan akidah bagi menolak kesemuanya itu. Dan kita menganggap bahawa orang yang terbabit di dalam kepercayaan kepada bomoh-bomoh dan dukun-dukun dan kepercayaan kepada rawatan-rawatan dalam bentuk jin itu adalah minda kelas kedua.